Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya, Datuk Mesri Syarani, Menteri Besar Perak Darul Radwan, Speaker Ahli Masyarakat Kerajaan Negeri, Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, dalam acara pertama keluar dari Kuala Lumpur Putrajaya, saya pilih Tambun Perak. Dan saya telefon waktu malam 2 malam yang lalu kepada Menteri Besar, dan saya ucap terima kasih kepada beliau dan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri kerana dalam masa singkat membuat persiapan yang sangat permai mengajak rakyat untuk bersama. Tentunya saya harus mulakan mengucapkan syukuran kepada Allah SWT dan ucap terima kasih kerana keputusan saya untuk memilih Tambun sebagai pengkalan penting dalam kerajaan Malaysia sekarang disambut baik oleh rakyat. Dan saya percaya seperti mana disebut oleh Datuk Seri Syarani tadi, ini satu tanda baik bukan saja bagi Tambun, tapi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih segar dan meyakinkan di negeri Perak Darul Radwan. Saudara-saudara yang dikatakan, seperti mana disebut oleh Saudara Menteri Besar sebentar tadi, pilihan raya telah berlalu. Masa sekarang adalah masa menumpukan perhatian bekerja. Rakyat sama ada memilih parti kerajaan atau pembangkang, itu mengendaki nasib mereka dibela. Masa depan mereka terjamin. Pendidikan anak-anak mereka lebih bermutu. Kos sara hidup lebih terkawal, kemudian kesihatan lebih baik, prasarana biasa tentunya lebih baik. Ini semua boleh berlaku insya-Allah sekiranya kita mula dengan contoh yang baik. Pimpinan itu taklifun wa tasyrifun. Pimpinan itu tanggungjawab, bukan keistimewaan. Maka tanggungjawabnya adalah untuk menentukan pertama segala kelemahan yang lampau. Ada kekuatan, kita manfaatkan. Ada kelemahan, kita ketepikan. Ada masalah pembaziran, rasuah, harta rakyat itu dipunggah untuk beberapa kerat, itu mesti dan wajib dihentikan segera. Saya bersyukur kerana satu permulaan yang baik. Saya menemui Ketua Suasana Negara dan atas inisiatif beliau menemui semua pimpinan kanan, pejabat awam, dan saya lihat kesediaan dan semangat mereka untuk bersama menjamin perubahan untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Beberapa kali berbincang dengan Wahduli yang mulia yang Dipertuan Agung untuk memastikan supaya barisan jemaah menteri dapat diatur segera. Yang layak ini ratusan orang. Yang terpaksa dipilih itu tentunya lebih terbatas. Kerana seperti mana saya sebelum ini, kita tidak mahu terlalu ramai menteri, kita tidak mahu terlalu ramai duta-duta taraf menteri, kerana kita nak jimatkan wang dan dana supaya dapat pulangkan balik kepada rakyat. Jadi sebab itu saya telah ambil keputusan, persembahkan kepada tuanku, dan insya-Allah saya akan umumkan barisan jemaah menteri lewat petang ini. Kalau keadaan biasa, kalau nak umumkan barisan jemaah menteri lewat petang ini,
sepatutnya tidak ada program pada hari ini, kita tumpu hal yang demikian. Tapi saya tak boleh ketepikan panggilan Tambun dan orang Perak. Jadi yang pengumuman itu akan saya lakukan kemudian, tetapi yang saya nak sebut di sini ialah marilah kita bersama. Ya. Sekarang giliran saya, bulan lalu giliran orang lain, tahun lalu orang lain lagi, 2 tahun yang lalu juga orang lain, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu orang lain. Ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang ini kekal sepenuh penggal. Untuk apa? Untuk pastikan tumpuan ekonomi. Saudara, pengangguran, kemiskinan, kos harga hidup, kekurangan barang-barang keperluan, itu suatu hal yang menyentuh, mengesankan kehidupan rakyat. Itu bagi saya utamanya, sebaik disusun jemaah menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini juga untuk menetapkan beberapa peraturan bagi jemaah menteri, cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka pengumuman-pengumuman dasar, dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada yang sepatutnya. Tumpuan kita adalah pembangunan ekonomi. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana sekurang-kurangnya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu import akan lebih kurang, tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam, ternakan, baja juga dapat dikurangkan, dan insya-Allah boleh dikurangkan kos terutama. Itu sebabnya keyakinan itu penting. Yang kedua, tentunya kita harus beri tumpuan. Apa dasar? Bagaimana ini kekuatan pimpinan politik dan pejabat awam itu bukan kerana pengalaman yang lalu kadang-kadang ada ketegangan atau tidak sehaluan. Jangan kita peduli sangat sindiran dan singgungan yang terus ditempatkan. Tegaskan sebagai Perdana Menteri, tetapan janji dan jaminan dalam perlembagaan negara tetap akan dipertahankan. Ini masa dan peluang. Saya usahakan supaya mengangkat martabat dan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini. Ini masanya kita teruskan dan program penghayatan Islam, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kita akui perjanjian muafakat yang telah menetapkan kedudukan hak keseimbangan orang Melayu dan Bumi Putera, dan kita akan memanfaatkan bukan untuk Bumi Putera atas yang kaya dan terpilih, tetapi untuk Melayu yang bawah, yang ramai, yang miskin ini. Dan akhirnya kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini alhamdulillah saya menyatakan sendiri terima kasih kepada semua Raja-Raja Melayu kerana keprihatinan mereka mau mempertahankan prinsip demokrasi. Kerana pilihan raya Pakatan Harapan telah mencatat kursi paling banyak, dan keduanya jumlah pengundi paling banyak berbanding dengan semua parti yang lain. Sebab itu Raja-Raja Melayu telah menetapkan untuk memberi ruang kepada saya memimpin, dan bersama kita wujudkan kerajaan perpaduan. Apa kebijaksanaan wujudnya kerajaan perpaduan? Kerajaan itu kukuh,
Tidak lagi simpang siur politik yang melelahkan. Rakyat mahu jaminan hidup mereka, bukan nak lihat orang-orang politik ini bercanggah berterusan. Maka sebab itu saya ucap terima kasih termasuk di sini sekarang ni yang mengambil inisiatif awal mempertahankan semangat kerajaan perpaduan itu. Jadi kita ada umpamanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak sebagai induk yang menjamin majoriti yang bergaya di Parlimen, insya-Allah. Untuk apa? Untuk jamin hentikan rasuah, hentikan penyelewengan, hentikan pembaziran dan angkat martabat rakyat untuk dibela sepenuhnya. Jadi doakanlah saudara. Kita tahu bila ada kemenangan bukan untuk kita bangga dan takabur. Dalam Fathu Mekah, Rasulullah kata, apa pengajarannya? Pengajarannya pertama, Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaik. Rasulullah diperintah pertama puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan kebanggaan diri kita. Kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Dan ketiga, hentikan bertaubat, meninggalkan kelemahan-kelemahan yang lampau. Dan kaedah yang kita harus lakukan. Dan saudara, saya harap terus pergi kerjasama. Banyak teguran seperti mana disebut oleh Datuk Seri Sarani tadi terhadap inisiatif ini, tapi saudara tanya, apa pilihan kita? Kita boleh pilih untuk terus bertempur rakyat derita, atau kita pilih untuk bekerjasama sebagai satu pasukan untuk jamin masa depan Malaysia yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Saya ucap sekali lagi jazakumullah khairan kathiran, terima kasih tidak terhingga kepada rakan-rakan, kerana ini seperti mana saya sebutkan tadi adalah acara pertama saya di luar Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan saya datang dengan rasa sangat gembira. Alhamdulillah, persahabatan, ukhuwah dan persaudaraan di kalangan orang Melayu, Cina, orang India, orang asli yang menunjukkan semangat satu pasukan menyelamatkan negara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.